kahwin sebab mulut orang. Jangan kahwin sebab emosi. Jangan kahwin sebab nafsu semata-mata dan jangan kahwin sebab nak puaskan hati orang. Kahwin ni kena ada matlamat. Kahwin ni kena ada goals. Okay, apa goals you nak kahwin? Apa matlamat you nak kahwin? Untuk apa? You ask yourself then you get married. Orang yang single ni kadang-kadang masalah dia bukan sebab tak ada orang nak. Dia sengaja suka pada someone yang tak pandang dia, yang tak tengok dia pun, yang dia takkan mampu dapat. Supaya apa? Supaya dia stay single. Cantik tapi why single kak? Sebab terlalu cantik. Okay? Laki-laki pandang aku semua macam, weh dia ni cantik lah, mesti dah ada boyfriend. Tak payahlah mengorat. So to all my single girls out there, jangan rasa down, okay? Aku ni tak cantik ke sebab tu tak ada lelaki nak know. Kita single kerana kita terlalu cantik, okay? Thank you. Bila nak kahwin? Tak tahu lagi ni kenapa. Umur awak dah 26. Tahun depan 27. Tahu masalah jodoh ni tak jumpa lagi. Ada pun pergi tinggalkan abang. Jangan putus mata, okey? Okey, dia lucu sikit dekat situ tapi saya suka yang part yang kita single sebenarnya kita cantik. Kita cantik, Fatin. Bukannya sebab sengaja single, okey? Itu antara sedikit perkongsian di TikTok yang nak kami kongsikan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Membujang, dilema membujang. Sampai terlupa sebab bukan bujang. Bukan bujang, kita dah kahwin. Baiklah, bercerita mengenai dilema membujang ini pastinya kita tak boleh nak terus menghakimi mereka ini kerana pastinya ada di antara mereka ini yang ada tanggungjawab masing-masing, ada aim, ada matlamat hidup masing-masing dan sebagainya. Dan untuk kita bercerita mengenai dilema bujang ini, kita pastinya bukan berdua sebab kita berdua dah kahwin. Kita nak tanya dengan mereka yang mungkin ada pengalaman. Di sebelah kirinya, kalau dapat saya perkenalkan, adalah Amalina, seorang selebriti yang tak perlu lagi sebenarnya untuk kita perkenalkan. Assalamualaikum, boleh kita panggil Kak Long ke? Waalaikumsalam, boleh je. Boleh. Assalamualaikum. Dan di sebelah kanannya, segak tampan lagi bergaya, macho di situ. Wak Doyut, siapa yang tak kenal, icon fashion kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, sihat ke? Waalaikumsalam. Okey, dan di sebelah Ini dah mula dah. Dan ini Abang Su. Baik, dan di kanannya pula adalah Amin Idris, seorang perunding motivasi. Assalamualaikum. Selamat datang ke Wanita hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Dan kita bercakap mengenai dilema membujang. Ini topik general lah sebab semua orang pun pernah melalui, mungkin boleh kongsikan pengalaman dan juga yang masih lagi belum mendapat cinta ataupun cinta mereka tu orang kata difokuskan untuk tempat lain kan. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak kongsikan dilema membujang ni, siapa, bagaimana orang-orang yang perlu orang kata mendapat perhatian hari ini? Ingat tak masa kita sekolah menengah dulu, cikgu kata tak apa, penat SPM je kan, yang susah masa SPM je. Bila dah masuk universiti, semua hidup senang kan. Bila kita masuk universiti kan, tak ada senang sangat pun. Susah juga. Tapi lecturer kita kata, alah masa universiti je susah. Bila dah kerja, insya-Allah senang. Bila dah grad, kerja. Lagi senang susah. Tak? Susah juga. Maksudnya setiap fasa kehidupan mesti ada dilema dia. Begitu juga dalam hal perkahwinan. Masa kita kecil-kecil dulu kan kita kata best jadi dah dewasa boleh beli apa saja sesuka hati kan. Bila dah dewasa kita berdoa pula kan best jadi budak kecil. Maknanya masa kau budak nak jadi dewasa. Apa yang kau Bila nak? dah dewasa nak jadi budak. Sama juga sebelum kahwin ada dilema dia. Kan orang tanya soalan, orang tanya itu, bila duduk rumah seorang lonely kan. Tak ada orang. Bila tengok pula Instagram orang sweet-sweet kan, sakit hati kan. Terus log out. Terus sold out pula tu kan. Terus ni apa? Terus kalau tak suka aku like. Kuat dia manja. Bila dah kahwin pula, tak sangka pula kahwin macam ni pula. Dan macam-macam pula. Maksudnya setiap fasa kehidupan ada dilema dia. Cuma the question is macam mana kita handle dilema tersebut. Betul. Itu sebagai pembuka bicara. Okey, kejap lagi kita kongsikan macam mana kita nak handle dilema tersebut. Okey, baik, kita nak bertanya kepada Kak Long sendiri. Kak Long pernah melalui fasa perkahwinan suatu ketika dahulu dan kini memilih untuk hidup solo atau macam mana? Ya.
itulah kehidupan kita ni ada fasa dan ada chapter masing-masing. Dan kisah pun kisah lain-lain. Dan untuk memilih jadi solo single ni kira adalah diri kita sendiri. Apa sebabnya kita memilih single? Macam Kak Long almost 8 years untuk kata orang untuk menjalani hidup single. Tapi Kak Long ada fokus sebab Kak Long nak cari rezeki untuk anak-anak. Dan bila kita fokus tak berapa rasa sangat ke. Ada satu patah Arab sebut, maksud dia air yang deras dia takkan keruh. Yalah bila kita sibuk, bila kita sibuk tak sempat nak keruh. Tak sempat nak boring. Tak sempat nak boring, tapi kadang-kadang tu ialah masa anak kecil-kecil tu memang kita rasa macam memang tak sempat nak boring. Kita fikir tanggungjawab tu kan. Ya Allah, aku nak ini, aku kena buat something untuk kata orang untuk tuju untuk kita nak anak-anak untuk kesejahteraan anak-anak. Jadi bila kita terlalu fokus, sedar tak sedar, 8 tahun rupanya gitu. Maksudnya kalau keutamaan tu pada anak-anak. Keutamaan fokus kerja. Cari rezeki kerja sebab bila kita mengambil satu langkah untuk kita macam Kak Long dalam rumah tangga tu, apa yang kita tak pernah rasakan, pahit manis, sedap sakit, sepak terajah, semua dah rasa. So benda-benda tu semua once bila kita melangkah, once kita melangkah tu kita ada matlamat. Bila matlamat kita rasa kita nak kita nak tinggalkan semua and then kita nak fokus pada satu matlamat, nak besarkan anak-anak. Okey, itu Kak Long mungkin matlamatnya berbeza. Kalau macam Wak pula handsome, ada segala-galanya. Apa pula matlamat ataupun apa sebab masih lagi membujang? Sebab saya banyak fokus pada family saya lah, daripada mak saya kan. Jadi kalau saya rasa kesorangan tu, saya sibukkan diri juga macam Kak Long cakap tadi. Saya sibukkan diri, saya banyak ada aktiviti saya. Aktiviti pemotoran, aktiviti sosial dengan masyarakat, apa semua. Saya tak boleh duduk seorang. Bila seorang ni saya tengok Instagram, saya tengok TikTok ni semuanya ada yang tadi sahabat kita cakap ni sweet semua dia tersentuh. Sebab saya melalui fasa-fasa percintaan pernah, pertunangan pernah, semua tak jadi. Mungkin rezeki tu belum sampai dekat situ. Mungkin rezeki saya menjaga mak saya. Setengah orang tu dia dapat rezeki kahwin awal usia 20 tapi berantakan di fasa pertama, kedua, ketiga. Sebab apa? Sebab kekukuhan ekonomi diri tu tak mencukupi. Kadang-kadang macam tu juga. Sebab kejadian manusia ni Allah dah bagikan dia dah cantik. Ada yang orang kahwin sampai dah habis dilema, dia dah kahwin sampai 10 tahun, 20 tahun tapi tak gunakan anak. Kan? Tapi bila orang tu membujang, umur 50 baru kahwin, ada anak. Dia cantik kehidupan tu. Macam itulah. Jadi kita tak boleh nak mesalahkan sesiapa. Mungkin setengah diri kita tu dah ditentukan ke mana hala tuju kita. Cuma kita nak masih still mencari. Sebab tu ajal maut rezeki bukan di tangan manusia tapi tangan Allah Taala. Tapi kita kena usaha mencari juga. Tapi belum ditentukan lagi. Belum lagi. Jadi fokus tu diarahkan kepada benda yang sepatutnya lah. Betul, sepatutnya lah. Keluarga. Okey, baik. Kalau kita dapat kongsikan sedikit pandangan daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Halijah Hanif, katanya dilema membujang ni gangguan utama bila terima soalan daripada ibu bapa bila nak kahwin. Sepupu-sepupu bertanya, kawan-kawan pun mempersoalkan, berdesing telinga kalau dengar setiap hari. Kau rasa macam mana? Kalau awak rasa macam mana? Benda tu satu kalau pergi kalau jawapan kondangan kahwin lah. Kondangan kahwin. Lepas tu hari raya. Baraan hari raya. Memang perkataan itu tiap-tiap tahun diulang. Saudara mara, pakcik-pakcik kan. Benda yang sama. Dia jadi macam kita stres tau. Bila kita nak tempelkan balik, saya cakap kadang-kadang kita tak boleh nak tutur dengan satu ayat sekalipun. Nak menipu pun tak boleh. Nak mengelak pun tak boleh. Kita diam je lah. Yang tu. Masuk telinga kiri, tengok ke kanan begitu. Takkan pakcik tanya Wak kan? Wak diam je. Dah tak boleh nak bercakap apa dah? Tak boleh cakap apa dah. Sebab kadang-kadang kita bila kita betul. Dah 45 tahun. Betul. Kadang dia saudara mara ni kita kan selebriti. Kadang ada gosip-gosip. Bila gosip tu dia kadang telefon, kadang apa semua. Kita jadi macam kesempitan ada apa
bukan stres, dia macam serabut. Macam tu. Tapi kita tak adalah nak smash dia kat situ juga, tak ada nak bising apa, kita saya diam jelah. Kan? Diam lebih baik ya. Lebih baik daripada kita bercakap tu, nanti dia jadi panjang nanti cerita dia. Kita tengah geram pula masa tu kan. Betul. Dah lapor tu. Kita tak boleh nak salahkan mereka yang masih lagi bujang dan sebagainya. Sebab apa? Kadang-kadang bukan saja dilema disebabkan mereka ni belum lagi, jodoh tu belum lagi tu satu lagi kadang-kadang fobia, trauma melihat kawan-kawan sekeliling ataupun dari segi belum rasa puas dengan diri sendiri, nak membela orang tua dan sebagainya. Mungkin antara dilema-dilema lain bagaimana? Dilema lain ialah bila kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Okey. Dalam psikologi, dia ada konsep diri, dia ada image diri. Yang saya nak fokus ialah konsep diri. Konsep diri ni ialah bagaimana kita melihat diri kita. Kan pernah tak jumpa orang yang umur dah dewasa tapi perangai tak matang langsung? Pernah jumpa kan? Ada juga yang muda, ramai kan. Ada juga yang budak lagi tapi sangat mature. Betul. Okay, antara puncanya kerana bagaimana dia melihat diri dia. Seekor kucing bila dia dibesarkan di jalanan, dia bukanlah kucing yang boleh kita manja-manja, walaupun kucing sifatnya manja. Kan, sebab dia dibesarkan dalam kehidupan yang lasak. Tapi bila kucing tu dibesarkan dalam rumah yang aircon lagi, makan pula mahal-mahal kan, maka dia akan jadi kucing yang jinak beli, dia belai-belai. Begitu juga manusia. Kalau kita dah terbiasa dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu jadi stres. Membandingkan diri kita sebagai motivasi untuk kita pacu ke depan boleh. Tetapi membandingkan diri kita untuk memandang hina pada diri kita, itu tak boleh. Tak boleh. Betul. Agama tidak melarang kita merendahkan diri. Malah agama menggalakkan kita merendahkan diri, itu namanya tawaduk. Tetapi agama melarang kita menghina diri. Jadi membandingkan orang lain untuk motivasi boleh. Tapi membandingkan orang lain untuk kita rasa teruknya aku, itu tak boleh. Oleh itu, saya ajak pada para penonton, tengok cermin. Kalau tak nak tengok cermin pun, selfie sekejap. Kenapa? Sebab number one, that is your competition. And number two, love yourself. Orang mungkin tak boleh, orang mungkin kita tak boleh kawal mulut orang. Orang mungkin benci kita, dengki kat kita, mengata kat kita. But by the end of the day, siapa yang take care diri kita? Diri kita. Betul. Jadi orang nak kata tu tak apalah, kita anggap itu doa dia. Kita jawab paling tinggi pun insya-Allah. Kadang ada juga mau beli. Dia beli, duit banyak kan. Bila nak kahwin. Kan? Sakit hati dia. Sakit hati. Kita kata insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Tadi Amin ada katakan untuk kita sayang diri kita sendiri semua, dan mulut orang ni kita tak boleh nak kawal. Kalau saya dapat tanyakan kepada Kak Long, macam mana Kak Long tepis soalan-soalan nakal daripada makcik-makcik anian ni kata orang? Biasa kalau dah level-level single tahap ibu tunggal ni memang orang akan pandang sebelah mata, pandang. Betul juga kata Cik Amin tadi kata orang akan pandang hina lah. Apa je kita buat semua salah. Padahal kita memang kita buat kerja betul. Dah kita memang dalam industri, dah memang kita memang kena kelihatan elok, cantik, bergaya. Dah dikatanya kata orang asyik bergaya je, entah ya entah tidak lah tu katanya. Tapi bagi Kak Long, jati diri kena kuat. Bagi Kak Long tepis. Kalau orang kata tak sunyi ke, tak apa ke, anak Kak Long 6 orang pun nak sunyi macam mana? Saya cakap dalam satu rumah tu, at least sekarang ni dia orang dah ada yang dah besar-besar tu, kita terasa sikit lah bila dia orang dah tak ada kat rumah apa, rasa macam sunyi pula sementara dia orang balik kan. Tapi itu je Kak Long, bagi Kak Long fokus anak-anak, kalau ada jodoh, ada apa tu, InsyaAllah. Betul. Sebab apa? Betul lah, saya setuju apa yang Kak Long cakap tu. Sebab sekarang ni bila fokus tu dah ke arah lain, kita dah macam dah tak heran apa orang cakap sebagainya. Okey, ini daripada Putra Put. Dia kata membujang itu senang nak ke mana-mana. Betul ke Wak? Betul, memang senang nak ke mana-mana. Saya tambah lagi ya. Bukan tak nak berpasangan, tapi dah serik bercinta je putus. Ini macam dilema antara mereka yang masih memujang. Okey, tak apa. Kita dah dengar dah apa kata Kak Long, Wak Doyok dan juga Cik Amin. Kita nak juga dengar kata orang ramai berkenaan dengan topik dilema membujang. Jom. Dia nak kahwin. Itu soalan yang selalu orang tanyalah. Tapi yelah, sebagai seorang wanita at this age, saya tak nak kahwin
banyak. Saya dah lali dan dah biasa. Takut tu memang ada. Sebab mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sebelum ni, jadi mungkin at this age Sherry lebih berhati-hati dan I'm okay. Dah almost this age, I'm okay. So of course takut tu memang ada. Tetapi sebab boleh berdiri dengan kaki sendiri, I think that is more than enough. Soalan ni yang itulah, tapi Bella tak adalah macam terkesan sangat dengan soalan tu because alhamdulillah masih lagi ada demand, Bella menyanyi lah, berlakon lah, alhamdulillah masih lagi ada rezeki dalam industri seni. So I don't really have time untuk bercinta, but of course kadang-kadang tu kita macam alamak bosan lah apalah. Soalan wajib yang diorang akan tanya bila kahwin. Apa yang akan dijawab? Personally, saya cakap tak ada jodoh dan malas nak kahwin awal. Macam nak enjoy dulu kot. First kali kalau balik kampung kan, mesti orang akan tanya bila nak kahwin. Lepas tu kalau dari segi sudut kerja pula, selalunya yang bujang ni lah yang akan dihantar ke jauh-jauh, outstation, and every time korang-korang je yang kena. Dia selalu rasa tertekan bila rakan-rakan sebaya semua dah kahwin, dah ada anak, ada keluarga sendiri. So kita kadang-kadang rasa stres lah dengan keadaan macam tu kan. Baik, itu dia tadi pelbagai kata orang perkongsian daripada rakan-rakan kita di luar sana. Ada yang kata sibuk dengan kerjaya, ada yang kata tak sempat nak cari pasangan sebab sibuk sangat ni dan sebagainya. Kita nak tanya kepada Amin sendirilah. Dari apa yang kita dengar sebentar tadi, kerjaya lah, faktor kewangan lah, faktor banyak faktornya kita membujang. Adakah membujang ini satu pilihan sebenarnya? Okey, pertama kita kena clear dulu. Ada dua keadaan. Pertama, orang yang memang tak nak kahwin. Kedua, orang yang nak kahwin tapi dah terlalu banyak halangan dan sebab-sebab. Which is lain orang, lain cerita lah. Okay. Yang pertama ni, kita kena perbetulkan persepsi. Orang yang tak nak kahwin atas sebab apa? Kalau dia tak nak kahwin kerana dia dah cuba tapi tak dapat, lain cerita. Ni kerana dia benci kahwin. Dia tengok orang kahwin pun bergaduh. Sebab di Barat, ada satu research masa saya buat master dulu. Di Barat ada 3 sebab kenapa tak kahwin. Pertama, sebab freedom. Dia dah ada financial freedom. Dia dah ada life freedom. Nak pasangan boleh cari je. One night stand pun tak apa. Itu pertama. Kedua, kerana dia fikir perkahwinan ni adalah satu malapetaka. Sebab kalau kahwin menambahkan bebanan. Tak kahwin, semua boleh buat. Tak ada masalah. Ketiga, kerana persepsi masyarakat. Apa persepsi masyarakat? Dia tak kahwin sebab apa? Bila dia kahwin, contohnya, dia bercinta dengan contoh sebab contoh dengan laki orang. Contohnya kan, masyarakat kita bila laki orang terus penyondol. Sedangkan ada juga keadaan di mana bila dia berkahwin dengan, dia bercinta dengan laki orang, isteri pertama dia okey. Kan? Tapi masyarakat pandang negatif, terus tak kahwin kawan tu. Sedangkan kawan tu dah berkejaya, dah ada segalanya, dia memerlukan orang yang stabil. Orang yang bujang ni memang takut nak mendekati dia dan dia pun tak confident. So persepsi masyarakat. Okey. So secara directly menjawab soalan tadi, bila kita berhadapan dengan situasi ni, dilema-dilema yang kita kena buat, pertama sekali agama ajar kita istikharah. Istikharah ni salah satu salah faham kita ialah tak mimpi pun muka dia tak dapat pun. Okey, itu persepsi salah. Okey, salah satu petunjuk Tuhan ajar bukan mimpi je. Mimpi hanyalah salah satu. Okey. Sebab dia selain daripada petunjuk istikharah ialah gerak hati. Bila kita memang cenderung pada dia dan banyak benda dipermudahkan, itu juga ada petanda istikharah. Itu pertama. Kedua pula, kita kena ingat bila kita bersendirian atas sebab apa? Bila solo. Sebab Imam Nawawi, beliau wafat meninggal tak kahwin. Bukan kerana dia tak nak kahwin. Dia terlalu sibuk menulis kitab-kitab, antara kitab yang dia tulis macam Matan Arba'in Hadis 40 kan. Diwarisi sampai sekarang. Maknanya dia sibuk tu, pandailah dia sibuk. Ni kuduk saja main game setiap hari. Sibuk kan. Main game macam TikTok gelik-gelik. Tak ada jodoh, sibuk. Yang tu cari pasal lah. Memang cari pasal. So kena tengok kita tak kahwin atas sebab apa. Kalau memang saja tak nak sebab tak suka kahwinan, kena perbetulkan persepsi. Betul. Tapi kalau terlalu sibuk, ada
fokus-fokus yang lebih priority, tak ada masalah. Ya. Maksudnya reflect balik dekat diri sendiri tu kan. Okey, macam Kak Long, anak-anak ada tak macam mami tak nak ni ke tamatkan zaman bujang ke apa ke? Tak, memang kadang-kadang tu dia orang ada tanya. Saya susik. Susik. Agaknya tak nak kita bebel kot. Bila mana. Oh, dia spin balik. Dia spin balik je. Mami nak kahwin lah Mami. Kahwin, dia suruh mami kahwin. Bagi macam semua yang kata, kita ni, kita dah pernah rasa kehancuran. Benda setiap ada alasan. Kadang-kadang mencari rasa macam okey, tapi tak okey pula. Kadang-kadang ada je tu. Mungkin kena solat istikharah. Ya Allah, gitu kan. Adalah yang anak-anak tu rasa tak ada sangat mengongkong ke apa. Tak ada. Alhamdulillah. Maksudnya Kak Long macam terbuka lah. Terbuka, tapi dalam masa terbuka tu Kak Long dah pernah rasa sesuatu trauma dalam perkahwinan. Jadi Kak Long rasa, Kak Long dapat bezakan dalam perkahwinan dengan dalam solo. Jadi Kak Long rasa macam rasa lagi mudah solo sebab kita lah yang buat keputusan, kita yang apa yang kita buat, kalau salah kita terima. Kalau betul pun kita rasa semuanya itu tanggungjawab kita. Dan Kak Long rasa bila Kak Long seorang, Kak Long rasa diri Kak Long kuat. Okey. Boleh setuju ke dengan Kak Long? Maksudnya kalau seorang tu lebih orang kata wibawa tu lebih kuat. Dia setengah-setengah orang ada pemikiran macam tu kan. Kalau kita seorang ni kita lagi kuat. Tapi kita kena ingat usia ni tak ada sampai kita muda sentiasa. Ada waktu fasa kita tua macam tu untuk nak menjaga kita. Besok kalau semua anak-anak sudah sibuk, kita tinggal seorang, sakit pening siapa nak jaga. Kan? Macam saya juga kena cari juga. Saya nak namatkan zaman bujang saja. Oh, okey. Sebab masih belum dapat lagi kesesuaian dalam hidup saya untuk mengisi ruang kosong yang ada ni, kan, untuk menjaga hidup saya. Kalau kita hidup seorang, ya, macam tadi Kak Long cakap, memang kita tak ada stres apa. Keputusan semua tangan kita, kan. Tapi bila kita berdua ni, keputusan ada dua orang yang buat keputusan untuk support kita di belakang, kan. Kadang-kadang kita buat sesuatu rumah kita tak suka. Kadang-kadang rumah kita buat, kita pula tak suka. Jadi macam berantakan kat situ. So jadi kalau kita nak tamatkan tu, mesti kena cari juga. Selebihnya wallahu alam lah, Allah yang akan bantulah kan kita. Itu dia. Dah lalang macam kena cari juga tu kan. Apa sebenarnya kriteria awak doyok ni? Itulah tinggi sangat. Lama kita menunggu ni. Kriteria saya simple je. Simple je sebab saya tak suka makan luar. Kena masak lah. Kena masak lah. Sebab air tangan isteri saya besok tu yang dapat sifat saya jadi. Producer tanya makanan Jawa ke awak? Makanan Jawa ke? Makanan tak ada, jangan Jawa. Saya makan Melayu boleh apa semua. Tak ada masalah kan. Yang penting boleh masak sebab enzim air tangan ni, air tangan suami isteri ni kan yang membuatkan kita jadi lebih bahagia. Kalau kita macam air tangan mak kita lah, kita teringat mak kita. Kalau kita pergi air tangan orang lain, macam mana? Dapat orang dia pula. Macam tu bahaya. Sebab tu saya nak dia masak rumah je. Okey, senang je. Air tangan tu yang salah kan? Salah. Yang salah. Itu. Mungkin Amin boleh juga kongsikan. Salah kait tangan. Mungkin Amin boleh kongsikan juga. Kalau ada sesetengah macam Kak Long cakap, dia ada trauma. Jadi trauma ni macam dia dah tak payah fikir. Dia tak nak dah ada orang kata fasa yang menyakitkan. Dia nak fasa yang solo. Aku boleh buat apa yang aku suka. Ini mungkin berlaku juga pada kalangan penonton kita. Kalau atas sebab itu tak ada masalah. Sebab dah perit dah. Sebab dah berapa kali cuba, dah berapa kali bersangka baik, by the end of the day dia yang tersakiti. Kan? Kalau itu sebabnya berdasarkan perbincangan ilmu, tak ada masalah. Yang menjadi masalah bila dia tak suka, dia pergi membenci pula institusi perkahwinan. Itu salah. Ini semua sebab perkahwinan lah ni. Siapalah pengenal perkahwinan. Berhati-hati. Nabi sebut idza tazawwajal 'abd fastakmala nisfu dini. Siapa yang berkahwin di kalangan hamba-hambaku, maka dia telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya. So pertama, tak ada masalah pun. Cuma kedua ialah, adakah kita tak berusaha langsung ataupun kita just follow the flow. Which is dua-dua tak ada masalah. Sekali lagi, kalau dia buat yang ketiga, apa dia? Dia tak nak sebab apa? Dia benci perkahwinan. Dia macam, hari tu kan kecoh pasal kahwin 2, kahwin 3. Aku benci apa poligami, apa tersebut. Fobia. Saya kata,
tak suka poligami tak apa. Tapi jangan mengata. Jangan menghina. Jangan hina poligami. Sebab masyarakat kita dah terlalu banyak dihidangkan dengan kegagalan poligami. Betul. Dan kan ada yang berjaya. Sama juga kehidupan single. Kadang-kadang masyarakat kita terlalu banyak dihidangkan dengan cerita-cerita negatif orang yang single. Sedangkan cerita positif orang yang single banyak. Betul. Kan? Sebab banyak direkodkan dalam drama. Betul. Daripada kita kecil. TV3 take note. Sampai kita besar, drama ibu tunggal jahat, bini muda jahat, kahwin 3 jahat macam tu. Dia dah dibesarkan macam tu. Jadi fokus masyarakat kat situ. Dia dah ada mindset kita terpengaruh. Padahal dalam Islam ni mudah aja, tak ada susah. Kan? Dan kita ni even kalau dah kahwin pun pernah Nabi ditanya siapa kena bagi nafkah dulu. Nabi kata ibda' binafsak. Mulakan diri kau, ibda' tasaddaqa binafsak. Mulakan dengan diri kau dulu. Lepas tu baru kepada ahli keluarga kamu. Maksudnya kau ada duit banyak, kan? Lepas tu kau belanja untuk kau seorang diri, tak boleh. Sama juga kau duit banyak, lepas tu kau belanja pada orang lain, tak ada langsung untuk kau, pun tak boleh. Maknanya agama membenarkan kita reward ourselves. Kan? So orang yang single ni dia dah kerja penat-penat, apa salahnya beli kod elok sikit, cincin banyak sikit, jam mahal sikit, why not, kan? Tak ada masalah. Cuma sekarang ni di mana kita pada akhirnya kita ada ikhtiar, tak dapat juga, tak apalah. Bukannya kita tak nak. Betul. Mungkin masanya belum tiba. Bukan menolak. Tapi kalau itu kata orang, itu pilihan. Kadang-kadang bila kita mencuba, tapi tak menjadi, itu bukan maknanya kita terus surrender lah, aku tak nak lagi lah, nak apa, tak ada. Tak. Dia adalah pilihan. Cuma by the end of the day yang menentukan Tuhan. Dalam hadis juga, sebelum Allah Ta'ala meniupkan roh, kan Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat tulis 4 perkara. Nabi kata ajalihi wa rizqihi wa sa'idun wa syaqiyun. Ajalnya, rezekinya, hidup bahagia ataupun deritanya. So kita ni kena ikhtiar dan usaha. Jangan terbaring je berserah pada takdir. Mampu kerah. Itu cari penyakit. Okey. Mungkin Wak boleh kongsikan juga kata-kata semangat untuk mereka di luar sana. Kita tahu dalam fasa mencari tu kita memang orang kata penantian tu satu penyesalan kan. Tapi mungkin kekuatan daripada Wak sendiri. Wak, you can wait, Wak. Kepada orang luar sana lah. Saya mungkin dalam dilema ni dengan kawan-kawan, just biarkan saja. Fokus apa kita nak buat. Kita cari jodoh kita. Mesti akan jumpa punya satu ini. Sama ada buruk dan baik, itu Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi yang penting terus berdoa. Minta Allah Ta'ala sampaikan jodoh tu berpanjangan. Itu je. Jangan stop sampai di situ saja. Kan? Jangan putus asa. Jangan give up. Okey, sedikit daripada Kak Long mungkin pesanan kepada orang di luar sana. Kak Long pun samalah macam Wak tadi cakap. Kata buat pilihan yang bukan buat pilihan yang terbaik. Kita mencari, tetap mencari, dan kita sendiri itu akan rasa insting tu ada. Tapi serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maksudnya mereka lebih bersikap terbuka dan juga biar ditentukan. Go with the flow. Okey, di hujung ni mungkin Amin boleh rumuskan topik kita hari ini, dilema membujang ni, Amin. Keanu Reeves pernah ditanya tentang cinta ni, are you a fighter or a lover? Keanu Reeves kata you must be a fighter and a lover. Lepas tu dia ditanya balik kenapa? Because if a lover who don't fight for his love, what kind of lover he is? Nampak tak? Maknanya dalam kehidupan ni is all about perjuangan. Perjuangan. Kita ada seseorang yang kita cintai dan kita yakin itu jodoh kita, berjuang. Dapatkan dia. Tapi kalau dah berjuang tak dapat, tak apalah. Tapi kadang-kadang langsung tak berjuang tu macam mana? Itu masalah. Kau takut, lepas tu mengeluh kan? Tahu tak? If you want something, do something. If you do nothing, you get nothing. Betul. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu dia. Kehidupan ini satu perjuangan, Fatin katanya. Jadi orang di luar sana, mereka-mereka di luar sana teruskan berjuang. Kepada anda yang mungkin masih lagi membujang, jangan down. Sebab kita ada banyak lagi hidup ni yang boleh kita capai dalam hidup kita ni. Betul. Dan ada banyak lagi matlamat-matlamat ataupun banyak lagi kebahagiaan di tempat lain yang boleh kita cari. Betul. Boleh juga melihat kepada mana-mana individu yang dah berjaya. Walaupun mereka bujang,
walaupun mereka bersendirian tapi sebenarnya kejayaan tu bukanlah terletak pada perkahwinan semata-mata. Kita menghappy kita membahagiakan orang lain juga, kepuasan juga untuk diri kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Amin Idris, Kak Long Amelina dan juga Wak Doyo atas perkongsian hari ini. Kita santai-santai saja tapi saya percaya yang mana mendapat inspirasi juga kepada penonton-penonton.